السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Sadaqallahul Azim. Al-A'raf 48 hingga 49. Allah berfirman dalam ayat ini, وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. Dan telah berseru orang-orang yang berada di tempat-tempat tinggi kepada orang-orang yang mereka kenal mereka itu daripada tanda-tanda mereka itu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Allah nak cerita kepada kita tentang keadaan manusia di hari akhirat esok, manusia beriman dengan manusia yang tak beriman dengan Allah. Manusia yang beriman kepada Allah di hari akhirat esok, Allah Subhanahu wa taala akan letak mereka di tempat yang tinggi. Orang yang beriman duduk tempat tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala izinkan orang-orang yang beriman ni nampak orang-orang yang di atas dunia dulu duduk berkunun mereka. Orang beriman masa duduk atas dunia, orang duduk berkunun mereka. Orang kata bodoh, macam-macam. Jadi orang yang beriman, jadi orang yang nak kepada agama, jadi orang yang cenderung hati kepada akhirat, selalu akan dipandang rendah oleh orang-orang yang tak mahu beriman kepada Allah. Itu satu benda yang sudah lumrah dalam dunia. Memilih untuk menjadi orang yang sayang Islam, memilih untuk jadi orang yang sayang kepada Allah dan Rasul, akan menyebabkan dipandang hina dan dipandang rendah oleh golongan tertentu. Allah Subhanahu wa taala nak cerita benda ni dalam ayat ni. Allah kata orang yang beriman yang masa dia atas dunia dulu dipandang hina, dipandang rendah, di hari akhirat esok Allah bagi dekat dia kedudukan yang tinggi. Dan pada waktu itu Allah izinkan dia tengok orang yang dulunya duk hina dia di atas dunia. Qalu, maka berkata orang yang beriman kepada orang yang duk hina dia masa atas dunia dulu. Orang beriman kata, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Orang beriman kata dekat orang yang duk hina dia di atas dunia dulu, dia kata mana pi segala harta benda yang hampa himpun di atas dunia dulu, mana pi segala pangkat kedudukan yang hampa dapat masa di atas dunia dulu, mana pi benda yang hampa duk himpun sakan dulu ni, hari ni mana pi benda tu semua. Wa ma kuntum tastakbirun. Dan tidaklah hampa boleh jadi takabur besar diri pada hari ini. Balas balik masa tu lah. Masa atas dunia ni tak boleh nak balas. Kira kena je. Angkat muka orang sepak, angkat muka orang pijak. Atas dunia ni kira kena je. Di akhirat esok Allah Subhanahu wa taala suruh kita balas balik kepada orang yang duk buat kita di atas dunia ni, balas dalam bentuk kata sindiak macam tu.
Pada waktu orang yang beriman, Allah dah balas dengan balas baik, duduk dalam syurga, duduk di tempat tinggi. Allah bagi mereka nampak ni orang-orang yang duk hina mereka di atas dunia, dulu duduk di bawah. Allah suruh orang beriman kata dekat orang-orang ni pada hari itu, ma aghna ankum jam'ukum, mana dia benda yang hampa duk himpan dulu, benda yang hampa duk himpun, benda yang hampa simpan, kekayaan dan sebagainya, mana dia? Tak boleh ke kekayaan tu tolong hampa hari ni? Wa ma kuntum tastakbirun, dan hari ini sekali-kali hampa tak boleh besar diri dah. Habis dah hampa hari ini, dah habis dah. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Allah Subhanahu wa taala kata, bukankah itu, Allah kata dekat orang kafir, bukankah itu orang hak duduk di atas tu merupakan orang-orang yang dulu hampa bersumpah mereka ni tak akan dapat kesenangan dunia akhirat. Masa atas dunia dulu orang duk kata dekat orang yang beriman ni, hampa ni nak boleh apa? Hampa ni nanti tak boleh apa? Akhirat yang hampa duk kata hampa nak cari pun hampa tak boleh, atas dunia pun hampa tak ada apa. Hampa ni akan jadi hina dunia akhirat. Sewaktu orang semua duk rebut peluang atas dunia, hampa duk kira akhirat hampa. Esok dunia apa-apa tak boleh, akhirat pun tak ke mana. Di hari akhirat esok Allah Subhanahu wa taala, Allah kata dekat orang-orang yang duk hina orang yang beriman ni, Allah kata ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Cuba tengok sat orang hak duduk dalam syurga atas tu, bukankah depa tu dulu hampa duk kata depa ni tak ada nak boleh apa, dunia tak boleh, akhirat tak boleh, bukankah itu orang yang hampa duk hina dulu? Udkhulul jannah, Tuhan kata balik dekat orang yang beriman ni, masuklah kamu semua ke dalam syurga, la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Hari ni hampa tak usah takut dekat siapa-siapa. Tak ada siapa boleh ugut hampa hari ni, tak ada siapa boleh gempak hampa hari ni, tak ada siapa boleh nak pergi takut-takutkan hampa hari ni, dan sekali-kali hari ni hampa tidak akan rasa duka cita sikit pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat 48-49 suratul A'raf itu dapat kita faham bahawa menjadikan diri kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala langsung tidak rugi. Langsung tak rugi. Walaupun kadang-kadang pada mata kasar dunia nampak macam rugi, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang macam ni langsung tak rugi. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Iyad bin Hammad radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah auha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala ada berfirman, ada menurunkan wahyu kepada aku. Nabi kata Tuhan ada bagi tahu aku supaya aku dan orang-orang yang beriman ini tawaduk masa duduk dalam dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala ada beritahu dekat aku, Nabi kata Allah suruh aku dan orang-orang yang beriman sama dengan aku, Allah suruh kita semua tawaduk dengan Allah, tunjuk kita ni hina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, sehingga kan jangan ada di kalangan kita ni sombong di antara satu sama lain. Orang Islam tak boleh seorang sombong ke atas seorang yang lain. Tak boleh ada sifat sombong, sifat bangga diri, tidak boleh. Wala yabghiya ahadun ala ahad, dan sekali-kali tak boleh kita buat zalim kepada sesama kita. Nabi SAW pesan benda ni. Nabi kata Tuhan bagi tahu ke dia, Tuhan suruh Nabi bagi tahu dekat kita semua, jangan sekali-kali di kalangan kita orang Islam ini, jangan sekali-kali kita bangga diri antara satu sama lain, dan jangan sekali-kali kita buat zalim di antara satu sama lain. Bahkan di dalam sebuah hadis
riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas kata annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menjadi kebiasaan dia berjalan jumpa budak-budak pun dia bagi salam. Ni Anas bin Malik bukan kecil anak, tuan-tuan. Anas bin Malik, dia satu orang yang begitu sekali tinggi kedudukan sebab rapat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat dia ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun berkhidmat sebagai khadam Nabi. Kemudiannya apabila Nabi wafat, dia ni menjadi rujukan kepada orang-orang yang kemudian daripada dia. Maknanya dari segi ilmu, dari segi wara', dari segi dihormati, Anas bin Malik ni sangat berilmu dan sangat dihormati. Walaupun dia mempunyai kedudukan yang macam tu, tapi Anas bin Malik ni jumpa budak pun dia bagi salam. Apatah lagi jumpa orang tua-tua. Dia jumpa budak pun dia bagi salam. Dan kata dia, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ni macam aku buat ni, Nabi buat, dia kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau jumpa dengan sahabat, sahabat takdan bagi salam ke dia. Nabi bagi dulu ke sahabat. Bukan sahaja Nabi bagi salam dekat sahabat, bahkan kepada budak-budak. Kalau Nabi jumpa, Nabi bagi salam dulu pada budak-budak. Anas bin Malik kata, kerana Nabi buat macam tu, maka aku juga buat macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Seorang sahabat yang bernama Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu, dia kata, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub. Faqultu ya Rasulullah, rajulun gharib jaa yas'alu an dinihi لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid, dia ni bukan orang Madinah. Satu hari dia sampai di Madinah. Kebetulan bila dia sampai di Madinah, Nabi SAW sedang berkhutbah. Nabi sedang bagi satu syarahan. Nabi duk bagi syarahan, duk bagi satu ceramah dekat sahabat-sahabat dia. Dia sampai, Nabi tengah duk bercakap di depan sahabat yang ramai. Dia pun sampai masuk terus, dia kata ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, rajulun gharib. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni orang luar. Aku bukan orang sini. Aku ni rajulun gharib. Aku satu orang, bukan orang sini, aku orang luar, baru sampai di sini. Jaa yas'alu an dini. Aku mai ni kerana nak tanya tentang agama. La yadri ma din. Dia tak tahu tentang agama dia. Yang ku tahu aku ni Islam, tapi aku pun tak tahu Islam ni apa, Islam suruh buat apa tanggungjawab aku sebagai orang Islam, aku tak tahu. Ada orang mai ajak masuk Islam, aku masuk Islam. Lain pada tu aku tak tahu apa tentang agama aku. Fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar macam tu, dia berhenti ceramah dia beralih dekat dia ni. Dia beralih dekat Abi Rifa'ah ni, dekat Tamim bin Usaid ini. Wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya. Nabi berhenti ceramah, tengah duk ceramah tu berhenti, turun pergi dekat dia ni. Fa utiya bi kursiyyi. Bila Nabi sampai dekat dia, sahabat-sahabat lain ambil satu kursi bagi Nabi duduk. Fa qa'ada alaih. Nabi duduk atas kursi hak orang bagi ni. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Nabi terus ajak dia tentang Islam.
Nabi kata Islam ialah apa-apa semua. Islam suruh kamu buat sekian-sekian benda. Nabi ajak dia. Summa ata khutbatah, habis Nabi bercakap tu, Nabi balik pergi sambung balik ceramah dia tadi. Fa atamma akhirah, sampai habis ceramah dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni tuan-tuan, dia nak bagi tahu dekat kita, kata Nabi SAW ni, Nabi ni yang kata Nabi, dia tengok semua orang penting. Nabi ni yang kata Nabi ni, dia tengok semua orang penting semua. Tak ada siapa yang Nabi lebih pentingkan daripada siapa-siapa yang lain, melainkan bagi Nabi semua sekali penting. Nabi melihat satu orang yang baru masuk Islam yang tak tahu apa. Nabi melihat dia sebagai satu aset penting untuk agama. Tak ada manusia yang Nabi kata tak penting. Kamu Islam, kamu penting. Kamu tak Islam lagi pun Nabi nampak penting. Nabi nak tarik orang yang belum Islam jadi orang Islam. Maka kita tidak heran pada zaman Nabi SAW, Islam yang mula-mulanya mula dengan Nabi seorang aja. Nabi seorang aja terima wahyu daripada Allah. Kemudian Islam jadi semakin ramai. Orang Islam semakin ramai. Sampailah Nabi boleh form satu kerajaan di Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kekuatan dakwah Nabi SAW ialah terletak kepada akhlak Nabi. Selain daripada dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak Nabi itu. Bila Nabi dia layan semua orang sama aja. Tak ada siapa nak berasa Nabi SAW berat sebelah dan mengutamakan orang lain berbanding dengan orang yang lain lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dikatakan akhlak Nabi, akhlak yang dibawa oleh Nabi untuk dijadikan contoh kepada kita semua. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law du'itu ila qura'in aw zira' la ajabtu wa law uhdiya ilayya zira' aw qura' la qabiltu atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, dia kata lau du'itu ila qura' au zira', kalau sekiranya aku dijemput untuk pergi ke majlis makan, sama ada majlis makan itu kaki bawah ataupun kaki atas. Maksud kaki bawah ialah majlis kecil, ajak pergi makan sikit-sikit aja, makan roti cicah kuah gulai aja. Ataupun zira', ataupun majlis makan besar, majlis jamuan kambing panggang dan sebagainya. Nabi kata la ajab tu, aku akan pergi. Tak mesti panggil majlis besar buat dekat kelab golf apa baru nak pergi, panggil buat kenuri-kenuri doa selamat kecil-kecil, tak pergi dah. Nabi SAW dia kata lau du'itu, kalau sekiranya aku dijemput ke majlis-majlis ni, tak kira kecil besar, aku akan pergi insya-Allah. Walau uhdiya ilayya zira' au qura' laqabiltu. Demikian juga kalau ada orang bagi hadiah ke aku, sama ada hadiah yang dia bagi tu hadiah mahal ataupun hadiah murah, aku terima semua. Nabi kata. Nabi SAW telah tunjuk kepada kita satu contoh yang cukup baik, dan mudah-mudahan kita boleh ambil contoh daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu jadi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 4. Kita masih lagi berada pada hadis yang menceritakan tentang sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Muka surat 42. Muka surat 42. Masalah dia kata, istisqa itu ke mana keluar sembahyangnya. Kita dah baca sikit dah tentang sembahyang minta hujan pada bulan lepas. Kita sambung pada malam ini, sembahyang minta hujan ini sesuai buat di mana. Begitu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada hadis dalam masalah itu menunjukkan sunat keluar bagi sembahyang istisqa itu kepada sembahyang minta hujan ini tempat yang paling sesuai di padang.
Dia kata begitu. Kerana bahawasanya ialah yang lebih menyampaikan pada hajat dan tawaduk. Semayang di padang ni dia lebih membuatkan kita ni jadi tawaduk. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa semayang di padang ni lebih membawa kita kepada tawaduk? Pasal apa? Pasal kita letak dahi kita atas tanah betul. Kita semayang di masjid ni kita letak dahi atas kapek tebal. Dia korang rasa kehambaan tu korang. Berbanding dengan orang pergi Mekah tu. Orang pergi Mekah semayang atas jalan. Semayang atas jalan tar pula kotak hitam berdanau. Semayang atas tu dahi kita ni kita punya jaga tuan-tuan. Dahi kita ni mai satu orang dia tolak jari mai ke dahi kita. Memang dia makan apa tak tahu. Tolak dahi kita dengan jari. Hak mana dapi tak ada tangan kaki, tak ada kaki ikut dah hak mana. Pasal apa? Kita cukup pantang orang duk tolak-tolak dahi kita ni. Dia begitu. Kan? Dahi hak kita punya pantang tak bagi orang duk tolak lebih kurang ni. Dahi tu kita letak atas tanah kerana membesarkan Allah. Tawaduk. Kita tak akan letak dahi kita sebarang tempat. Tapi kerana nak sembah Allah, kerana nak besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita letak dahi kita atas tanah, atas jalan yang kotor. Semata-mata kerana nak sujud membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu amatlah tawaduknya. Maka dia kata semayang istisqa ni, semayang nak minta hujan ni, nak minta belah kesian Tuhan, nak minta Tuhan turunkan hujan setelah kemarau lama. Maka buat di padang itu paling sesuai. Dia kata pasal apa? Pasal dia lebih lagi membuatkan kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bahawasanya ialah yang lebih menyampaikan kepada hajat dan tawaduk. Dan kerana bahawasanya lebih luas bagi manusia. Dan yang kedua, kerana bila buat di padang lagi ramai orang boleh isi. Masjid dia limited, tempat dia terhad. Buat di padang, dia satu kawasan yang luas, medan luas, boleh main ramai. Kerana bahawasanya boleh hadir akan dia oleh orang-orang semuanya. Semua boleh turun pergi semayang di situ. Maka tiada lapang luas bagi mereka itu oleh masjid jami'. Kalau masjid, dia tak selapang di padang. Begitu. Masalah, dia kata keluarkah perempuan dan kanak-kanak kerana semayang istisqa. Nak pergi buat semayang minta hujan ni, orang perempuan budak-budak nak kena bawa pergi sekali ke tak? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan aku suka bahawa keluar budak-budak dan dibersihkan mereka itu. Imam Syafi'i dia kata sebaik-baiknya bawa budak-budak sekali. Masa pergi semayang ni bawa budak-budak sekali. Tapi pastikan budak-budak ni dibersihkan. Takut lagi hak belum berkhatan dan sebagainya, dia punya ni ada najis, kotor dan sebagainya, dia pergi kacau orang semayang. Dia duduk atas reba orang tengah semayang ke apa-apa, membatalkan semayang orang yang sedang semayang. Jadi pastikan budak-budak ni semua dibersihkan. Maka juga keluar perempuan-perempuan tua dan perempuan-perempuan yang tiada segak dan tiada bersegak-segak. Dia kata nak pergi semayang minta hujan ni, dia kata orang perempuan tua kena pergi semua. Orang perempuan muda tengok dulu segak ke tak segak. Kalau segak dia kata tak pergi pun tak apa. Pasal apa? Takut kacau orang. Bila segak ni macam duk kata lah. Kawan di semayang ni macam duk kata ada kepiah longgak apa ada macam-macam. Dan dia nak semayang dia mata tengok dalam sini ni mengganggu khusyuk dalam semayang. Tuhan marah. Tuhan kata nak main minta hujan buat nakal gitu tak bagi langsung. Kan? Ataupun dia kata perempuan yang tiada bersegak-segak, tak apa segak tapi jenis duk make up nak pergi segak, jenis ni pun tak payah pergi lah. Make up sampai jadi muka macam wayang Cina lagu ni tak sapi lah. Nak pergi buang ibadat pun make up sampai tera-tera tu tak sah, dia kata. Dan tiada aku sukakan keluar segala perempuan yang segak-segak. Dia ulang lagi sekali. Dia kata aku tak suka lah segak-segak ni duk pi pasal padang. Padang ni dia tak ada terai, tak ada hijab, tak ada dinding, tak ada apa. Dia satu tempat terbuka luas. Jadi biji mata lawas boleh nampak belakang. Jadi tempat yang macam ni hak segak sangat tak payah pergi. Begitu. Dan tiada aku suruhkan keluarkan binatang-binatang. Tak payah bawa lembu kerbau pergi sekali, tak payah. Dia kata ini buat kacau saja.
Dan aku tiada suka mengeluarkan orang yang menyalahi Islam bagi istisqa itu, serta muslimin pada tempat istisqa muslimin dan lainnya. Dia kata nak pergi buat semayang minta hujan ni, orang jahat tu sahaja. Orang jahat tu sahaja. Orang jahat ni kadang-kadang dia bila tengok ramai dia nak pergi sama. Dia nak pergi sama. Kan? Saya kenal tadi ni semayang jemaah, tuan-tuan, semayang jemaah dia katok cermin kereta tu pecah kerana nak ambil handphone. Semayang jemaah, handphone kita buat tengah tu, dekat gear tengah tu. Duk ingat semayang jemaah berapa lama sangat kan. Dia katok cermin tingkap tepi tu, katok kerana nak ambil handphone sebiji. Kalau saya jadi lambat lah tadi berambat di kedai tu, tak buh tingkap pun dengan hujan dengan apa tak ni, nak buh payung tepi tingkap tu tak menasabah. Di masjid waktu semayang jemaah tapi buat kerja lagu tu. Sebelum ni kita duk cerita orang lain kena, kali kita kan, sebelum ni duk cerita di masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz tu, orang semua duk datang masjid duk mengaji. Yang dia pergi rongkah kereta orang, pergi nak curi radio kaset apa dalam kereta ni. Saja Allah Ta'ala Tuhan Maha Kuasa, dia hantar main satu polis. Polis pun nak main mengaji juga, pakai dengan baju Melayu dengan kain pelekat apa semua. Dia lalu-lalu tengok ada satu syekh duk rongkah kereta. Dia kata ni Awazan ni, kawan duk rongkah kereta ni, kata kat dia duduk sibuk orang. Saya tak buat jawab lagu tu. Dia pun tanya lagi sekali, ni siapa kereta hangga, kereta siapa? Lepas tu jadi pasal, jadi bergaduh. Duk berumpai lah kawan dengan kain pelekat dengan apa, kawan tu dengan selong panjang sedap kat dia lah. Jadi baguslah polis ni, walaupun dia tak duduk dalam uniform, dia duduk dalam baju nak pergi semayang di masjid, tapi tanggungjawab tu ada. Dia tengok orang nampak pelik, dia tanya. Jadi pasal lah dia pun calang juga lah duduk dalam tumbuk dengan tu kan. Banyaklah jadi sahabat kita duduk depan ni, handphone dalam masjid hilang. Handphone bubuh dalam beg ni, dalam beg kitab ni. Bangkit pergi pancung, kawan lain main buka beg ambil handphone. Kawan-kawan ada keliling, ingat aku sahabat kita lah suruh kawan tu main ambil handphone. Rupanya dia main curi depan ni, ustaz duk mengajar ni, dia pergi curi belakang tu. Ya Allah, kata apa jenis manusia duk ada lah ni. Sampai main masjid, pergi buat kerja Tuhan larang ni, sampai di masjid, atas masjid, depan masjid, buat kerja macam tu. Dan bukan marah pasal cermin kereta pecah dengan handphone hilang, tapi marah pasal ada manusia yang sampai tak berasa hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat jahat kepada orang yang beribadat kepada Allah. Oh, peliklah tuan-tuan. Jenis macam ni semayang minta hujan tu sadu aja. Tak lagi berapa banyak handphone lagi dia yang dibalas kalau duduk sembahyang. Kan? Ada satu masjid tu pula orang perempuan sembahyang tepi terai tu depan, dia bubuh beg dia depan. Lepas tu sejadah dia sembahyang. Bila kipas angin puput, terai tu mai belah dia ni. Jadi tak nampak lah beg dia jadi duduk balik sana terai. Bila kipas angin pusing di kot nu, terai tu pun pi belah sana balik, nampak beg tu. Dan lagi bila kipas angin mai kot ni, terai mai pula tak nampak pula beg tu. Bila kipas pi kot nu, terai pi pula tak ada dah beg dah. Tengah duduk semayang nu, duduk berimam ni, bukan semayang sunat, semayang dengan imam nu, dia boleh main ni masa terai duduk pi balik tu, dia boleh buat silap mata. Main ada 3 kali tak ada. Kawan ni nak semayang lagu mana dengan tengok beg tak ada ni. Tuan-tuan, apa nak jadi ke dunia ni kan? Apa nak jadi ke dunia ni? Sampai tak heran sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan aku tidak suka, dia kata, mengeluarkan orang yang menyalahi Islam. Maksudnya orang jahat, dia menyalahi perintah agama. Agama tak bagi mencuri, dia nak mencuri. Agama tak bagi buat maksiat, dia nak buat maksiat. Maka dia kata, aku tak suka orang jenis jahat macam ni pergi sama-sama semayang istisqa bersama dengan orang Islam di tempat istisqa itu. Bahkan aku suruh tegah mereka itu daripada yang demikian itu. Kalau nampak jenis muka macam ni, meh halau pergi balik bang. Nah, hampa ni tak saduk meh. Tak saduk meh pasal apa? Kerana hampa meh tak lagi, kemarau lagi panjang. Dah.
tu dia. Imam Syafi'i kata, aku tak suka orang macam ni mai sama dalam sembahyang minta hujan ini. Dia kata, maka jika keluar mereka itu berasing-asingan atas pihaknya, maka tiada tegah akan yang demikian itu. Dia kata, kalau kita dah tak panggil mereka, kemudian mereka mai juga. Mereka mai dalam keadaan kita tak sedang, tak tengok mai duduk semayang sekali dah, dia ambillah. Dia kata, tak salah duduk rompuh heret, dia tarik buat keluar, tak salah. Tapi tak usah ajak orang-orang macam ni. Kalau boleh larang, mereka tak usah bagi mai. Kalau mereka mai juga, biar pilih. Dia kata, begitu. Tuan-tuan tengok, punya agama punya tak sukanya kepada orang jahat. Kita dah baca hadis di masjid mana dulu, Nabi SAW satu hari duduk di rumah sama dengan isteri dia. Tiba-tiba mai satu orang. Mai satu orang duk bagi salam di luar tu. Nabi pergi tengok kot tingkap, tengok-tengok, orang jahat. Nabi kata dekat isteri dia, dekat Aisyah. Nabi kata, bi'sa binul ashirah. Nabi kata, tu hak mai tu adalah orang yang paling jahat di kalangan manusia yang ada atas muka bumi. Nabi kata. Nabi pergi jengok tengok, Allah, dia ni kah? Bi'sa binul ashirah. Nabi kata dekat Aisyah, ini adalah manusia yang jahat di kalangan manusia yang ada. Tapi Nabi kata dekat Aisyah, panggil dia masuk. Maka masuklah dia ni. Bila masuk mai, alana lahul qaul, kata dalam hadis tu. Nabi bercakap dengan dia, Nabi bercakap dengan bahasa yang cukup lembut. Yang tadi ni bila Nabi tengok-tengok, Nabi kata ni orang jahat, ni orang paling jahat dalam ada ni. Bila panggil masuk mai, Nabi cakap elok. Alana lahul qaul. Nabi bercakap dengan dia dengan lemah lembut. Nabi bercakap elok dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bila tengok benda ni, dia pun pelik lah. Tadi kata jahat, lepas tu panggil masuk dalam rumah. Jahat tak usah bagi masuk lah. Jahat panggil masuk. Dah panggil masuk pula, bukan nak cakap garang-garang, cakap baik pula. Aisyah duk tengok benda ni, duk tunggu bagi lambat kau ni balik aja. Balik, Aisyah kata dekat Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, kamu kata dia ni jahat, kamu panggil masuk, dah masuk kamu cakap dengan dia elok-elok, apa hal ni? Nabi kata apa? Nabi kata, sejahat-jahat manusia di atas muka bumi ialah manusia yang orang tak suka ke dia kerana jahat dia. Nabi kata lagu tu. Maknanya apa? Maknanya Nabi tak suka juga dekat orang jahat ni. Nabi tak suka. Tapi layanlah dia atas dasar kemanusiaan saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak bagus jadi orang jahat ni, tak bagus. Dan bermula perempuan, mereka itu pada barang yang tiada aku sukakan, seperti laki-laki mereka itu juga sama. Laki-laki perempuan kalau jahat, dua-dua tak payah ajak pergi semayang istisqa, semayang minta hujan ini tak payah ajak orang jahat. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Masalah dia kata, keluarkan segala jariah akan istisqa, itu tak payah baca lah. Dia kata hamba perempuan ni patut dah keluar pergi semayang. Tengok tulis masalah bawah tu, masalah keluar bagi istisqa itu dengan apa rupa. Nak keluar pergi semayang minta hujan ni, nak pakai lagu mana? Begitu. Wahai saudaraku, dia kata menunjuklah hadis itu akan sayogia keluar istisqa itu dengan tiada bersegak. Nak pergi semayang minta hujan ni tak usah pakai macam mana pakai nak pergi semayang raya. Itu maksud dia. Tuan-tuan, semayang Jumaat disunatkan kita pakai baju putih dan bersih. Semayang raya disunatkan kita pakai baju baru. Ini suruh Nabi dalam hadis dia. Tapi semayang istisqa ni, Nabi suruh kita keluar ni pakai ala kadar aja. Tak usah pakai baju baru apa semua, tak usah. Pakai ala kadar. Yang penting bersih aja. Yang tu saja. Tanpa perlu bersegak-segak. Dan hendaklah tawadhu'. Itu yang penting. Nak pergi semayang minta hujan ni, mesti tawadhu'. Minta hujan, kata nak minta. Nak minta daripada Tuhan ini, adab nak minta dah. Kita kalau nak minta tolong orang, takkan kita nak pergi dengan serba lagak kita, siapa nak tolong kita? Kalau kita ada hajat nak minta tolong orang, kita kena pergi dalam adab nak minta tolong orang. Cakap pun kena mengalah banyak, mengakulah, minta maaf, cakap berlapik bagi elok. Itu adab nak minta tolong ke orang. Ini pula nak minta tolong Allah Subhanahu wa ta'ala, takkan nak langkah pi macam orang sombong. Maka dia kata pi mesti dengan tawadhu'. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
telah keluar Nabi SAW pada semayang istisqa itu dengan tawaduk. Nabi sendiri nak keluar pergi semayang minta hujan ni, Nabi keadaan cukup rendah diri. Yang ni merendah diri, yang ni berupa takut akan Tuhan itu sendiri. Itu dia. Nabi nak keluar, nampak pada rupa Nabi itu takut pada Tuhan. Maka aku sukakan bahawa keluar seseorang pada sembahyang istisqa itu bersih dia dengan air. Nak keluar pergi tu kalau boleh mandi dulu, mandi bagi bersih satu badan dulu. Dan memakai barang yang mengubahkan bau yang busuk seperti bersugi dan lainnya. Pakai wangi-wangian maksud dia. Pakai wangi-wangian, pakai baju ni bagi tawaduk, keluar berjalan dalam keadaan tunduk macam takut kepada Allah, dan biarlah kita ni dalam keadaan cukup bersih, bersugi, gosok gigi bagi elok, pakai wangi-wangi, dan dengan pakaian yang sangat tawaduk. Dan adalah jalannya dan duduknya dan kalam bercakapnya ialah kalam dan cakap orang yang tawaduk. Nak pergi tu mesti tunjuk tawaduk. Dia ada majlis tuan-tuan, kita boleh buat ramah sembang, ada majlis kita kena buat tawaduk rendah diri, dia ada majlis, nak kena sesuai. Kita pergi ziarah orang sakit, takkan nak pergi buka cerita sembang beres pang di rumah orang sakit. Ini orang tak reti ada. Dia ada majlis lah, kita kena sesuai dengan majlis kita pergi. Majlis tu majlis ziarah orang sakit, maka keadaan kita macam orang ziarah orang sakit. Masuk dengan adab, sopan, tertib, duduk, mata jangan duduk tengok kelewang sana sini, duduk, tunduk gitu. Kalau orang sakit tu boleh bercakap dengan kita, kita bercakap dengan dia, cakap yang memberi harapan. Abang kata dia tak ada apa, sikit aja, insya-Allah 1-2 hari baik. Kita cakap memberi harapan dekat dia. Itu ada. Tak boleh pergi rumah orang sakit, pergi buat bagi lain ada. Pergi sembang pang kawan sakit tu bertambah-tambah sakit. Lepas tu pergi kata pula, sama-sama mai ziarah orang sakit ni, pergi kata, lagu ni aku rasa tak faham. Pergi bercakap lagu tu, dengar pula ke telinga kawan sakit ni, tak kena adab. Nak pergi semayang istisqa, nak pergi semayang minta hujan, pergi buat bercakap sombong, macam mana? Tak boleh. Dia kena tunjuk tawaduk, rendah diri, berjalannya, cara duduknya, bercakapnya, semua mesti menunjukkan kita rendah diri. Dan ketiadaan keluh kesah. Tak mau pergi cerita keluh kesah, tak mau. Begitu. Dan barang yang aku suka bagi imam pada segala perkara ini semuanya, aku suka pula pada sekalian orang. Dia kata tu imam dengan makmum sama aja. Dari segi pakaiannya, adabnya, semua kena sama. Begitu. Dan barang yang aku sukakan bagi imam pada segala perkara ini semuanya, aku suka pada sekalian orang. Dan apa-apa yang dipakai oleh orang-orang dan imamnya daripada barang yang halal, bagi mereka itu sembahyang padanya. Itu dia. Pakaian tu mesti pastikan daripada sumber halal. Tuan-tuan, nak minta ke Tuhan ni, dia bukan boleh sembarangan. Hujan ni rahmat. Nak minta rahmat daripada Tuhan ni tak boleh sembarangan. Jangan ada di kalangan orang yang semayang tu pakai baju yang baju tu dibeli daripada duit yang bercampur haram halal. Tak mahu. Ada hadis tuan-tuan, ada hadis. Nabi SAW kata, kalau sekiranya kamu beli baju harga 1 dinar, dalam baju yang harga 1 dinar itu ada 1 dirham duit haram. Dia kata, Allah tidak terima sembahyangnya selagi mana baju tu duduk atas belakang dia. Baju kita ni beli harga RM25. Daripada RM25 tu 5 kupang duit haram. Duit haram 5 kupang. Duit risuah ke, duit apa ke, duit haram lah. Duit haram 5 kupang. Duit yang bukan duit kita, kita ambil buat lagu macam duit kita. Misalnya duit bukan duit kita, duit haram. Campur 5 kupang dalam RM25 harga baju. 5 kupang yang haram tu, Allah kata Allah tidak terima sembahyang yang dibuat selagi mana baju tu ada atas belakang orang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata nescaya memadai ia dengan mereka itu. Pakai pakaian yang halal, maka itu sudah memadai. Tak baru pun tak apa. Janji baju itu dibeli dengan hasil halal. Masalah. Dia kata istisqa itu wajibkah atas pemerintah buat apabila jatuh kemarau dalam negeri.
Adakah sembahyang istisqa ini pemerintah wajib kena buat kalau kemarau? Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam maka apabila ada kemarau ataupun korang air di dalam sungai atau mata air ataupun telaga ataupun di ulu-ulu tempat muslimin, maka tiadalah aku suka bagi imam meninggalkan daripada beramal akan amal istisqa itu. Itu dia. Imam Syafi'i kata, siapa yang jadi pemerintah negeri, kalau negeri yang dia perintah kemarau, dia wajib, dia kena suruh orang semua sembahyang istisqa. Sangat-sangat dituntut kepada pemerintah ini supaya dia anjurkan rakyat dia sembahyang minta hujan. Begitu. Dan jika ditinggalkan juga daripada yang demikian itu, maka tiada kafarah dan tiada qada. Kalau dia tinggal juga, taklah sampai nak kena qada sembahyang tu pada bila-bila masa atau kena denda dan sebagainya. Maka sesungguhnya tiada baik ia meninggalkannya. Tak baguslah jadi pemerintah tak pi anjur orang buat benda-benda yang baik macam ni. Ini tanggungjawab pemerintah. Kena anjur orang buat baik-baik. Anjur supaya masyarakat hidup dalam keadaan yang baik-baik. Itu tanggungjawab dia. Kalau kemarau, bagi tahu kat rakyat. Cara kita nak menghadapi kemarau ni, kita kena sembahyang istisqa. Kena bagi tahu, kata Nabi SAW biasa buat sembahyang ni. Kalau nak bagi cantik lagi, pemerintah tu turun jadi imam. Baru cantik. Begitu. Dan meninggalkan dia akan sunnah badannya. Kalau dia tak buat, dia satu orang pemerintah yang tak peduli kepada sunnah Nabi. Begitu. Maka jika dikata orang, yakni soal atasku, maka betapa tiada wajib atas pemerintah mengerjakan istisqa daripada sembahyang dan khutbahnya. Maka dijawab orang, tiada fardu daripada segala sembahyang itu melainkan 5 sembahyang. Kalau orang kata pasal apa yang tak wajibkan buat sembahyang istisqa ni, jawab dekat mereka, sembahyang hak wajib ni sembahyang fardu 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi lain daripada itu tidak wajib, tidak fardu. Jadi kalau dia tidak buat sembahyang istisqa, itu tidaklah bermakna dia tinggal benda fardu. Begitu. Dan di dalam hadis daripada Nabi SAW, barang siapa menunjuk atas bahawasanya ada kemarau, padahalnya tiada memperbuat Nabi SAW pada awalnya akan amal istisqa itu. Dan sesungguhnya memperbuat Nabi SAW akan dia kemudian daripada beberapa lama daripadanya, maka diturunkan air. Dan dengan sebab yang demikian itu, aku kata tiada ditinggal oleh imam akan istisqa itu. Nabi SAW pun masa peringkat awal kemarau, Nabi tak buat lagi istisqa. Tunggu dulu. Tunggu sampai satu peringkat, dia nampak kemarau ni nak panjang, baru buat sembahyang istisqa. Yang pentingnya jangan tak buat, dia kata. Begitu. Kan? Bukan baru tak hujan seminggu turun di atas padang dan pekat nak sembahyang, nanti start dulu, dia kata. Tunggu sekira-kira orang kata kemarau. Takat seminggu, takat 2 minggu tak turun hujan tu bukan kemarau lagi. Tunggu, sebulan tak hujan mau titik ni. Aduh, nampak pelik dah. Dia main sebulan lebih sikit, ni kemarau ni. Duk nampak mana-mana pun rumput kuning. Duk tengok telaga dah mula duk kering. Sah dah. Kita dah kena kemarau. Jom, pakat-pakat turun atas padang, sembahyang minta hujan. Begitu. Dan jika tiada memperbuat oleh imam, maksudnya oleh kerajaan, kerajaan tak buat sembahyang minta hujan, maka tiadalah aku fikirkan bagi sekalian orang meninggalkan istisqa itu. Kalau duk tunggu kerajaan nak umum kata buat sembahyang minta hujan, tak umum-umum pun, Imam Syafi'i kata sama-sama kita pakat-pakat pergi buat lah. Terus duk tunggulah. Duk tunggu sampai bila baru mereka nak suruh. Jadi mereka tak main masjid Sungai Rambai mengaji pasal sembahyang istisqa. Nak tunggu dia suruh macam dia pun tak erti nak sembahyang istisqa macam mana, dia kata. Dia kata tak apalah, suruh masjid buat sudah. Lah jenis tu jenis tak kontrak. Kan? Lah semua jenis tak kontrak. Semua tak kontrak lah ni. Berlaku kematian malam nak buat tahlil. Nak buat, orang kata tak payah buat lah, buat apa. Kalau nak buat, kita buat, kita suami isteri, kita dengan anak-anak kita pakat-pakat buat. Lebih baik lagi ikhlas kita buat untuk keluarga kita. Ada nak panggil orang masjid, panggil orang masjid pakat main. Orang masjid main belum tentu lagi apa yang orang masjid buat sampai dekat si mati. Belum tentu. Tidak ada nas pun yang mensabitkan sampai tu. Tak ada pun. Tak ada.
Yang sabit daripada hadisnya, Nabi kata apabila mati seseorang manusia, terputus habis sumber pahala orang yang mati ni. Tak ada dah pahala mai ke dia. Melainkan 3, Nabi kata. Sedekah jariah, kalau masa dia hidup ada dia buat sedekah apa-apa, lagi orang duk guna benda dia sedekah, lagi tu boleh pahala ke dia. Ataupun yang kedua, ilmu. Dia ada ilmu, dia ada ajar orang. Orang yang menerima ajaran dia duk beramal dengan ilmu tu. Selagi kau untuk duk beramal ilmu hak dia ajar, dia dapat sikit pahala ke dia. Yang ketiga, tinggal anak yang soleh. Anak yang soleh, doa kesejahteraan dia dapat ke dia. Lain pada tu tak ada sebut. Cuma atas harap aja. Mudah-mudahan kita kata kalau orang masjid ni ikhlas, memang depa sungguh-sungguh niat, kalaulah ada pahala bacaan depa ni, sudilah Allah sampaikan pahala tu kepada si mati. Atas harap saja, tidak ada janji daripada Quran ataupun hadis. Dan kalau macam tu, pasal apa hak pasti boleh sampai ni kita tak buat. Hak pasti boleh sampai siapa dia? Anak. Dia kata anak nisbah kalau mak pak mati. Kalau anak mati, mak pak. Dia kira siapa yang berhak pesaka orang mati, maka orang itu kalau dia buat, Allah akan sampaikan kepada si mati. Tapi bila berlaku kematian macam ni, kita tak buat. Subkontrak, serah ke orang masjid buat. Kita kalut dengan piring bihun, dengan piring roti canai, dengan piring laksa, dengan piring nasi dan sebagainya. Anak pinak tak buat pun, mak pak tak buat pun, bagi orang dia buat. Ni budaya subkontrak ni. Tak bagus. Tak bagus, sangat tak bagus benda macam ni. Tapi itulah budaya dalam masyarakat kita. Itu budaya dia. Budaya yang menyimpang daripada yang ditunjuk oleh nas yang ada dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata jika sekiranya kerajaan tak buat, maka sewajarnya rakyat pakat-pakat buat. Kerana segala binatang hidup-hidupan itu tiada mati ia. Padahal sesungguhnya mengekali akan dia oleh kemarau yang berkekalan itu. Nak tunggu sampai mati binatang apa semua dulu baru nak buat. Dia kata teruslah duk tunggu pihak berkuasa tak suruh, kita rasa ni patut dah kita buat, dia kata. Dan ada pun istisqa dengan doa, maka ialah setengah daripada barang yang tiada aku sukakan. Yang tiada aku sukakan meninggalkannya apabila ada kemarau. Dia kata setidak-tidaknya kalau tak boleh buat semayang istisqa, doa pun dah cukup. Sana terbakar, kebun getah terbakar, apa semua duduk terbakar. Pasal apa? Pasal terlampau panas, kemarau, rumput-rumput pun duduk main kering dan sebagainya. Kalau nak tunggu masjid menganjurkan sembahyang istisqa, tak anjur-anjur juga. Kita nak buat, kita seorang, dua orang dan sebagainya, memadai dengan doa dulu. Lepas sembahyang, minta doa kepada Allah, minta Allah turunkan rahmat dia, turunkan hujan kepada kita. Dan jika tiada ada di sana itu sembahyang dan khutbah sekalipun, walaupun tak sembahyang, tak ada doa saja pun, Imam Syafi'i kata sudah kira okey dah, patut dah buat, dia kata. Masalah istisqa itu bagaimana aturan mula hendak keluar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan telah sampai khabar kepada aku, yakni kepada Imam Syafi'i, daripada setengah daripada imam-imam, bahawasanya adalah ia apabila menghendaki minta air hujan, maka disuruh orang-orang puasa. Ini sebelum nak buat sembahyang istisqa ni, sebelum tu kena anjurkan kepada semua anak karya kita ni, suruh puasa dulu. Maka puasalah mereka itu 3 hari berturut-turut. Sebaik-baiknya ambil 3 hari sebelum buat sembahyang istisqa tu, puasa dulu. Dan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa kuasa mereka itu daripada kebajikan. Dalam tempoh 3 hari itu, buat baik ni sebanyak mungkin. Ni sebelum kita nak buat sembahyang minta Tuhan turun hujan ni, dia kata buat puasa sunat. Sebaik-baiknya, dia ada dalam kitab lain lagi, dia kata sebaik-baiknya puasa tu dia ambil pada waktu yang memang sunat puasa. Bila kita sunat puasa 3 hari turut bila? Pertengahan bulan 12, 13, 14 bulan Islam lah. Buat pertengahan bulan Jun pula. Kan? Buat pertengahan bulan Islam 12, 13, 14 itu sunat puasa. Kita ada beberapa sunat puasa lah, selain daripada Isnin, Khamis, selain daripada puasa Tasu'a, Ashura, selain daripada puasa Arafah, apa semua, dia ada puasa 3 hari dalam sebulan. Dan 3 hari itu dia ambil 12, 13 dan 14 pada mana-mana bulan Islam.
Sebaik-baiknya nak buat istisqa, pergi ambil time ni 12, 13, 14 mana-mana bulan Islam. Lepas tu hari yang keempat itu himpun ramai-ramai di padang dan buat solat sunat minta hujan. Kemudian dia kata keluar dia pada hari yang keempat. Dia kata maka istisqa ia dengan mereka itu. Keluar pergi tengah padang semayang. Dan aku lebih suka demikian itu bagi mereka itu. Dia kata, Imam Syafi'i kata kalau boleh buat macam tu, itulah yang aku paling suka. Dia kata. Dan aku suruhkan mereka itu keluar pada hari keempat. Hal keadaan mereka itu puasa. Daripada ketiadaan aku wajibkan atas mereka itu. Kalau boleh bukan 3 hari. Sambung dengan hari keempat tu pun keluar pergi nak semayang dalam keadaan puasa. Kalau boleh, dia kata sampai macam tu. Tetapi aku tidak wajibkan benda itu. Dia kata dan tiada atas imam mereka itu. So, imam makmum semua pun tidak diwajibkan puasa. Pemerintah apa semua pun tidak wajib. Cuma kalau puasa itu lebih baik. Begitu. Tuan-tuan tahu pasal apa hari Isnin dengan hari Khamis kita disunatkan puasa? Siapa? Mau pasal dia ada sabit daripada hadis yang sahih. Sabit daripada hadis yang sahih. Dia kata hari Isnin dengan hari Khamis ni hari istimewa. Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu langit untuk nak naik segala amalan kita persembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amatlah baiknya sewaktu amal kita nak dibawa ke depan Allah, kita dalam keadaan duk buat puasa sunat. Sangatlah baiknya begitu. Dan tiada aku fikirkan salah bahawa menyuruh ia, yakni pemerintah suruh akan mereka itu keluar, dan keluar ia dahulu daripada puasa. Dan dia kata tidak jadi salah lah. Suruh keluar kalau sekiranya tidak puasa sekalipun tidak jadi salah. Tapi kalau puasa sebelum keluar pergi sembahyang itu lebih baik, dia kata. Dan dia kata yang aula daripada barang yang dihampirkan kepada Allah ialah menunaikan barang yang dilazimkan mereka itu daripada kezaliman pada darah atau harta atau kehormatan. Kemudian perdamaikan orang-orang yang berkelahi, berbalah dan bantah dan yang tiada bertegur-tegur. Kemudian memperbuat mereka itu akan sedekah dan semayang dan zikir dan lainnya daripada taat. Dan aku suka tiap-tiap kali menghendaki imam, yakni pemerintah, mengulang perbuatan istisqa, suruh dia akan orang-orang puasa mereka itu dahulu daripada ulang kepadanya 3 hari. Itu dia. Dia kata kalau haji bolehnya 3 hari sebelum kita keluar pergi semayang minta hujan di padang tu, bukan setakat puasa, bahkan masa tu diisi dengan benda-benda yang cukup baik, baca Quran, zikir dan sebagainya. Dan dia kata masing-masing orang nak keluar pergi semayang tu muhasabah diri masing-masing. Kalau dia ada berkelahi dengan siapa-siapa, pergi selesai bang dulu sebelum nak pergi minta Allah turun hujan. Sebelum dia keluar nak minta Allah turunkan hujan ni, kalau sekiranya dia ada buat zalim dekat siapa-siapa, pergi minta maaf dulu. Lagu orang nak pergi Mekah lah, macam tu lah. Orang nak pergi Mekah kan, orang nak pergi Mekah, sebelum pergi tu bagi clear abang lah. Kalau tidak sekali dengan 1-2 benda hak jadi duri ni, tak dapat haji yang mabrur. Clear abang dulu semua benda ni. Siapa yang ada masalah dengan kita berkelahi apa, lagu mana pergi jumpa, minta maaf, minta halal, makan minum apa, semua dulu bagi clear. Turun pergi buat haji. Kita turun tu bersih kita ni. Mudah-mudahan Allah bagi haji mabrur. Dia mau macam tu kan, dia mau kita kena clear. Saya dapat satu email daripada sahabat hantar mai. Dia kata dia pergi haji musim baru ni lah. Dia pergi haji. Dia kata saja nak cerita satu cerita yang boleh jadi iktibar, jadi pengajaran. Masa dia ada di Mekah, dia kata dia pernah buat umrah, dia pernah keluarlah daripada Mekah tu nak pergi ke Ji'irana ataupun dekat Tana'im. Nak keluar tu nak naik apa nama kereta kecil ni, van kecil ni yang boleh naik orang tak apa ramai belah-belah orang. Dia kata depan kerusi dia duduk tu ada satu perempuan. Jadi kebetulan dia kata hujan. Jadi berlari daripada masjid apa nama Tana'im tu, berlari nak mai ke kereta hak naik ni. Berlari naik di atas van tu. Bila naik stokin hak dia pakai tu basah. Dia nak londeh lah stokin tu basah. Jadi kawan kita yang duduk belakang ni dia kata kak jangan. Dia kata kak dalam ihram. Dia kata dalam ihram tak boleh buka.
Kerana kaki tu aurat. Kaki orang perempuan tu aurat. Dia kata jangan buka. Kalau buka tu saat lagi kita dalam ihram. Dia kata tak boleh. Dia kata takkan tak buka ni basah kena ayam. Dia ni kata jangan buka di sini. Ni atas bah ni ramai orang lelaki-lelaki yang ajnabi, yang halal kahwin ni duk ada ramai. Jadi tak boleh kau jangan buka. Nah, dia kata tak boleh, tak selesa dia nak buka juga. Kau ni kata tak boleh kau buka sekali kau kena dam. Dam pun dam lah. Dia kata kita bayar lah. Begitu. Buka suket tu. Dia kata Allah Maha Kuasa. Dia kata. Kereta ni sampai dekat Mekah ni nak turun, dia duduk kursi depan sekali. Perempuan ni dia turun dulu. Dia langkah pergi dekat tangga nak turun, pintu bas tu automatik katup. Pang kata kena kaki dia buka suket ni. Terkeluar kuku. Terkeluar kuku. Sakit menggelupuk-lupuk di tangga bas tu. Dia nak jadi tu. Dia nak jadi kaki tu kena. Pang kata kena. Lepas tu dia kata dia rangkahkan cerita. Dia ni dia pergi package ni. Bayar mahal sikit ni. Duduk satu kumpulan. Dia kata nak dijadikan cerita ni Allah Maha Kuasa. Dia kata takat kita buka tu kena dam tak apa. Orang ada duit siapa pun boleh bayar. Tapi pergi buat benda Tuhan tak bagi ni. Lepas tu cakap juah pula. Ada apa dam-dam lah aku bayar. Kaki hak kena kapit pintu tu hari ke hari dia bengkak. Dia bentang. Akhirnya bandage bungkus habis kaki tu sampai tak nampak. Sampai nak berjalan tak boleh. Nak bertawah, nak sa'i, nak apa. Semua nak kena naik wheelchair. Nak kena naik kursi roda. Tolong. Dia kata dia duduk tengok pasal satu rombongan dengan dia. Dia duduk tengok, dia duduk fikir. Dia kata. Dah balik dah dia kata sampai dekat airport Jeddah dah dia kata juga dah dekat perempuan ni. Dia kata kau sajalah saya nak kata kau. Tak tahulah apa sebenarnya. Tapi saya takut apa yang kau kena ni kifarat. Tuhan nak kifarat. Pasal kau cakap kau itu ni. Menangis perempuan ni. Menangis perempuan ni. Maknanya selepas tu ibadat haji hak dia buat dah apa semua jadi tak sempurna habis. Habis jadi tak sempurna dengan kaki duk bungkus besar duk tu. Dengan nak bergerak berjalan payah. Tempat orang ramai tuan-tuan. Dengan nak pergi melontak nak apa dengan kaki bungkus. Tuan nampak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia kadang-kadang orang buat salah sikit dia balas. Kadang-kadang orang buat salah besar pun dia biar sat dulu. Tapi sedih dia balas sakit. Kadang-kadang dia biar dia taruh nu. Sampai akhirat esok ni baru sekali dia balas. Oh dia balas masa tu habis. Kita baca mukadimah masjid mana baru ni yang cerita tentang benda ni. Orang yang baik ialah orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dekat dia ujian masa atas ini. Jelutung pun kita baca baru ni. Kita baca ni Bahrul Mazi ni di jelutung baru ni. Hadis tu dia cerita begitu. Dia kata mana-mana manusia yang masa hidup atas dunia Allah uji dia. Sama ada uji dia ataupun uji isteri dia ataupun uji anak dia ataupun uji siapa-siapa yang dia sayang yang duduk dekat dengan dia. Allah uji itu adalah tanda Allah sayang dia. Dan mana-mana manusia yang tak pernah kena uji dengan Allah semasa duduk atas dunia ni selesa selama-lamanya, akhirat esok baru sekali Tuhan nak kifarat kesalahan dia. Dia orang yang sangat rugi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semua ujian hak mai kat kita, kita positif. Kita terima ini sebagai ujian Allah dan ada hikmah cukup besar di sebalik ujian yang Allah kenakan kepada kita. Begitu. Baik, masalah dia kata hujan turun istisqa'kah juga. Dia kata ni macam mana? Nak buat semayang minta hujan. Baru duk pakat-pakat apa semua, janji dah hari ni nak turun semayang. Tahu sebelum turun hujan pergi dah. Sebelum nak turun pergi semayang tu hujan turun dulu. Macam mana dia kata? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan apabila bersedia imam bagi keluar istisqa', maka turun hujan ke atas orang-orang akan sebagai hujan sedikit ataupun hujan lebat. Dah duk bersedia, dah ready dah hari ni nak turun pergi semayang minta hujan dan sebagainya, tiba-tiba hujan. Tak kira lah hujan lebat ke hujan renyai ke, tak kira dia kata. Maka sukalah aku, maksudnya sukalah, kata Imam Syafi'i, dia suka bahawa dilalukan, yakni diteruskan juga semayang itu, padahal orang-orang di luar kerana istisqa, dia kata. Kalau orang semua dah bersedia dah, memang dah bakat dah hari tu nak turun, nak buat semayang minta hujan, tiba-tiba hujan turun dulu, semayang juga, kata Imam Syafi'i.
Baik, maka syukur akan Allah atas turun ayatnya itu. Semayang tu sudah jadi semayang syukur. Ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta pula akan ditambahi baginya akan hujan itu, dan bagi umum makhluknya dengan hujan itu. Semayang juga, semayang istisqa juga, tapi dalam khutbah, dalam sujud semayang ni syukur kita kepada Allah kerana kita baru nak minta Tuhan bagi dah, dan minta kalau boleh bukan hari ni saja hujan, biar turunlah beberapa hari lagi hujan untuk kita. Teruskan juga sembahyang istisqa, dan jangan tiada dilalukan. Maksudnya, dan jangan tak diteruskan kerja istisqa itu apabila sudah datang hujannya. Jangan bila dah hujan tak gaduh kita. Jangan begitu. Dia kata pi juga sembahyang juga. Padahalnya sudah keluar ke padang karenanya. Apatah lagi kalau semua dah ada di padang dah jatuh hujan. Jangan duk lari balik. Dia kata sembahyang juga dulu. Maka jika perbuat istisqa pada masa turun hujan itu, maka tiada kafarah dan tiada qada atas mereka itu. Dia kata, dan kalau sekiranya tak buat, maka tak kena denda apa-apa. Maka jika adalah mereka itu kena hujan di dalam waktu hendak keluar, maka bolehlah mereka istisqa di dalam masjid. Kalau tak keluar lagi, baru duk cadang nak keluar, janji nak keluar jam sekian-sekian, tiba-tiba hujan, boleh ubah program, kita buat di masjid, kata. Tapi buat juga. Ataupun takhirkan sehingga habis hujan. Ataupun yang kedua, kita buat juga tapi tunggu bagi hujan berhenti sekali kita buat juga. Begitu dia kata. Wallahu a'lam. Lepas ni dia kata imam bernazar istisqa apa hukumnya? Ini kalau orang bernazar. Dia bernazar. Dia kata kalau sekiranya 3 minggu hujan tak turun juga, aku nak buat semayang minta hujan kerana Allah. Dia nazar macam tu. Apa pula cerita? Adakah mesti kena buat? Katalah lepas dia kata lagu tu, tiba-tiba hujan turun. Adakah dia mesti kena buat? Wallahu a'lam. Dia katuk cermin tu, no. Tak boleh duduk peringat. Cermin tepi, cermin tepi. Dia katuk. Dan saya duduk fikir orang ni, hati dia tu terang mana. Kan? Handphone selamat. Kan? Dan hati dia tu, dia gamak buat tu hati tu macam mana. Tentang fikir orang yang bunuh orang kan. Kalau dia bunuh orang tembak, dengan dia bunuh orang dia pakai parang tetak. Hak mana lagi dahsyat? Tetak tu. Tembak tu pun kita heran dia gamak tembak manusia bagi mati. Tu pun dah satu dah. Tetak ni. Bawa parang, tetak. Kawan tu terbelah. Darah merambu dia gamak tu. Dia duduk tengok dia duduk buat. Macam tu lah. Dia gamak curi barang orang tu pun dah satu tak elok dah. Dia nak curi tu dia gamak buat benda yang lagi dahsyat. Tuan-tuan fikir manusia, ya Allah. Manusia ni tuan-tuan, kalau hati tidak diceluk dengan agama, jadi macam tu. Cerita budak kerja rumah saya ni, budak Indonesia. Budak Indonesia kerja di rumah saya. Cuti sekolah baru ni pergi dia balik seminggu. Duduk Pulau Jawa, Surabaya, naik ke atas 3 jam daripada Surabaya nak pergi kampung dia. Bagi dia balik. Habis seminggu dia pun balik mai. Bila balik mai kita tanya dia. Kita tanya macam mana kamu balik seronok kan? Jumpa ke ibu kamu sama anak kamu? Dia dah ada anak di sana. Jumpa ke ibu sama anak kamu? Menangis tu baik. Dia kata tak jumpa siapa. Baik, pasal tak jumpa siapa? Ibu kamu pergi mana? Anak kamu pergi mana? Dia ada anak seorang. Masa dia main dulu, anak umur 6 tahun. Dia dah duduk 3 tahun dah sini. Anak umur 9. Ibu kamu sama anak kamu pergi mana? Dia kata tak tahu. Habis kamu balik rumah kamu siapa yang duduk? Dia kata rumah pun sudah tidak ada. Kata macam tidak tahu. Dia kata dia sampai di sana, dia terus tuju pergi dekat rumah dia lah. Pergi tempat rumah dia tu dah tak ada rumah dah jadi lalang semua dah. Kita kata kok kamu silap ke? Kamu dah 3 tahun tak balik ke sana. Kok kamu mana boleh silap rumah dia? Dia kata tak ada dah. Habis kamu buat apa? Pergi rumah jiran. Pergi nak tanya jiran lah mana pergi mak dia dengan anak dia. Jiran kata tak tahu. Jiran kata tak tahu, kami pun tak tahu.
Kalau mak dengan anak tu hilang, baik tak tahu pasal dia rumah hilang boleh tak tahu. Entah nak kata apa, teruk juga. Teruklah ya Allah. Ni yang kata Indonesia ni pesantren apa pondok merata tempat kiai tu kiai ni kiai boleh terbang atas angin lah apa macam-macam tu ada. Macam ni keadaan rakyat. Jiran sebelah tak tahu saya tak tahu dia kata dia pergi mana. Habis dia terpaksa tumpangkan barang dia di rumah jiran tu. Usin cari. Usin dalam kampung tu satu rumah ke satu rumah, satu rumah ke satu rumah, habis sekampung pergi kampung sebelah. Usin satu rumah ke satu rumah, satu rumah ke satu rumah dia kata. Sampai bawah jembatan orang duduk. Bawah jembatan tu tempat orang duduk. Pergi tengok bangsai satu-satu ada bawah jembatan tu nak cari mak dia dengan anak dia. Tak ada. Habis seminggu. Dia kata saya hampir-hampir tidak kembali ke sini. Dia kata pasal ni duk fikir mak dengan anak ni apa jadi tak tahu. Habis dia kata saya takut satu pak. Dia kata saya balik 1 minggu. Dia kata dalam seminggu tu 3 kes kampung dia saja. Kes bunuh orang, cincang buang dalam beg plastik. Buang tempat sampah. Dalam seminggu dia balik tu 3 kes. Kes bunuh, lepas bunuh cincang. Mayat keping-keping ni bubuh dalam beg plastik. Buang sekali tempat sampah. Dia kata saya takut ibu saya sama anak saya dibuat begitu. Dia kata. Menangis terisa-risa. Kita bila dengar benda kesianlah nak boleh buat apa. Kesianlah kat dia. Dia kata ibu saya pun sebatang kara, dia tidak ada keluarga. Saya kalau ibu saya sama anak saya sudah tiada, saya juga sebatang kara. Dia kata. Tuan-tuan, bila kita ceraikan manusia daripada agama, macam tu jadi. Agama tak mau agama yang kata Islam ni dia tak semai dalam diri kita perasaan benci. Agama dia tak semai dalam diri kita perasaan benci. Sebab benci ni syaitan. Bila ada benci dalam diri kita, kita sanggup buat apa saja. Bila kita start seorang buat apa, orang akan balas balik. Rosak satu masyarakat. Islam tak mau ni. Perasaan benci tak mau ada dalam diri manusia Islam ni. Tak mau ada rasa benci. Islam mau ada rasa rahmah dalam diri manusia. Ni kita akan baca tajuk yang akan datang ni, dia akan main cerita-cerita macam ni. Islam mau dalam diri manusia ni ada rahmah, rasa belas kesian, sayang, sama-sama orang Islam. Kalau kita nampak dia teruk pun kita nak tarik dia bagi jadi elok, bukan kita nak musnahkan dia. Apa nak buat kat dia? Saya kata kat dia, kamu terus tinggal sini lah. Dia kata dia nak satu hari cuti panjang, sebulan ke apakah, dia nak balik. Dia kata dia nak sebulan, dia nak cari bagi dia puas hati. Dia kata kalau lepas ni dia kata bapak bagi saya balik 1 bulan, saya nak cari sampai puas hati. Kalau saya masih tak ketemu ibu sama anak saya, tak apalah. Dia kata dia puas hatilah nak duduk sini pun. Dia nak tutup lah cerita tu semua, dia tak mau fikir lah. Tapi dia nak cari lagi sekali. Dia kata anak tuan-tuan, anak dengan mak. Suami mati dah. Suami dia orang Ambon, mati masa bergaduh. Dia Ambon, mati dah lelaki dia. Anak, suami dan anak laki-laki hak tua mati masa dia Ambon tu. Tinggal dia dengan anak perempuan ni, dia nak main ni pun berhutang. Nak main kerja di sini ni. Anak bagi mak tolong tengok. Satu. Yang kedua tuan-tuan, gamak ke kita buat naya dekat mereka ni? Ambil mereka kerja dengan kita, tak lagi potong duit pasport, tak lagi potong duit permit, tak lagi potong yang tu, tak lagi potong yang ni. Mereka ni susah, mereka ni miskin. Tuhan dia kerja, Tuhan dia dapat tu rezeki. Tu bukan rezeki dia nak makan, rezeki anak, rezeki apa tu, hak susah tu tunggu sana tu. Susah. Gamak ke kita ambil dia, kita perah tenaga dia, guna perah keringat dia, suruh dia kerja dengan kita, lepas tu duit gaji potong. Ini habuan pasport, ini habuan tiket kapal terbang hang balik, yang ni habuan permit kerja hang. Tinggal apa kat dia? Tak perasa ke kita buat begitu, kita tak rasa ke kita ada dosa tu dengan Tuhan tu, kita ada dosa. Kesian, kadang-kadang kita dengar ni kita kesian.
Dia pun manusia juga. Dia pun orang Islam juga. Dia mengucap kalimah syahadah. Dia semayang macam kita juga. Tuhan kita, Tuhan dia juga. Tak usahlah buat macam tu. Kan? Itu sebab kita kadang-kadang kita senang, kita terlupa orang susah. Nah, yang pertama syukurlah. Tuhan bagi senang kat kita, syukur. Syukur banyak-banyak pada Allah. Syukur dalam bentuk kita angkat agama Allah letak bagi tempat yang cantik. Kita taat perintah Allah. Setinggal Tuhan tak bagi kita buat tinggal semua, itu tanda syukur. Selain daripada tu, syukur dalam bentuk tolong orang yang susah. Takat mana boleh lah. Takat mana boleh. Tak boleh banyak, sikit-sikit. Tolong. Allah Subhanahu Wa Taala ganjar kita dengan ganjaran baik kalau kita tolong itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan benda itu jadi pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sepotong ayat Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Shadaqallahul 'azim. Maksud dia firman Allah, dan suruhlah keluarga kamu sembahyang dan hendaklah kamu bersabar di atasnya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Dalam dua potong ayat ini faham kita bahawa sebagai orang Islam kita tak dapat tidak kena jaga keluarga kita. Baik buruk kita kena fitnah ataupun tidak, kita banyak bergantung kepada keluarga. Kadang-kadang ayahnya baik, anak-anak dia buat pasal. Kadang-kadang suaminya baik, isteri dia buat pasal. Maka Islam mengambil jalan awal, kata dia, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluarga sembahyang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dia boleh cegah kita daripada buat perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi sembahyang ini adalah satu perkara yang cukup asas, yang kita kena jaga betul-betul. Bukan kita saja buat, tapi semua keluarga kita kena pasti lepas semua pun buat. Nabi SAW dia cukup jaga keluarga dia. Dalam kitab hadis kecil ini ditulis Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Saya beli di Mekah. Kitab ini disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Dia buat satu bab di sini, dia kata bab wujubu amri ahlihi wa auladi. Bab wajib kita perintah keluarga dan anak-anak kita.
Dan kita jaga mereka daripada buat benda-benda yang dilarang, dan kita suruh mereka buat benda-benda yang diperintah Allah. Dia bawa satu hadis di sini, dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamrah min tamri sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam kah irmi biha ama amilta anna la na'kulu sadaqah atau kama qala. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati atasnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, kata dia pada satu hari Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, pada satu hari, waktu tu dia kecil lagi, dia ambil sebiji buah tamar, sebiji buah korma, yang tamar itu ataupun korma itu adalah korma sedekah, yakni korma zakat. Zakat tu dia panggil sedekah, tapi zakat tu dia panggil sedekah wajib. Maka dia sebut di sini faja'alaha fihi. Sayyidina Hasan masa tu kecil lagi, dia merangkak pergi dekat tandan buah korma yang orang bagi untuk bahagian zakat, supaya Nabi tolong agih-agih kepada orang susah. Sayyidina Hasan kecil lagi, dia pun tak tahu apa lagi. Dia ambil sebiji buah tamar itu, masuk dalam mulut dia. Nabi SAW bila tengok benda tu, cepat-cepat dia pergi dekat Sayyidina Hasan. Dia kata kah, bahasa Arab, kah, kho. Kah makna dia kita kata ya. Itu suruh luah balik tu. Kah dia kata suruh luah balik. Irmi biha. Dia korek buah tamar tu daripada mulut cucu dia Sayyidina Hasan. Kata dia ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Dia kata wahai cucu aku, kamu tak tahukah kita, keturunan Nabi ni tak boleh makan barang sedekah. Zakat tak boleh makan. Hadis ini disepakati oleh semua ulama hadis sebagai hadis yang sahih dan mutawatir. Hadis ini cukup kuat untuk menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya Nabi SAW adalah satu orang manusia yang cukup jaga keluarga dia. Cukup jaga. Maka itu sebab apabila seorang sahabat Nabi mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa yang patut aku buatlah ni? Semangat sahabat ni, dia baru dapat kefahaman tentang Islam, maka semangat dia tinggi sekali. Dia mai jumpa Nabi SAW, minta Nabi habaq apa yang dia patut buat. Nabi habaq nak buat lala tu juga. Nabi kata sabar sah, ibda' bi nafsik. Nabi kata sabar sah, Islam ni mesti dimulakan dengan diri kamu sendiri. Kita selalu bila sedap-sedap kita tak cermin diri kita. Kita bila sedap-sedap tu kita duk tunjuk orang aja salah. Itu kaedah yang salah. Kaedah yang benar ditunjuk oleh Nabi SAW. Bila kita rasa sedap, ambil cermin buah depan dulu. Ibda' bi nafsik, mula diri kita dulu. Betul kita bagi elok betul dulu, kita langkah di betul orang. Maka orang pun mati angin. Dia kalah dengan apa yang ada pada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hafsin Umar ibn Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, kata dia, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-safha فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك أو كما قال. hadis muttafaqun alaih.
Kita bila baca hadis, bila sampai tang tu kita tengok. Kalau dia tulis muttafaqun alaih, makna dia hadis tu disepakati oleh semua. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai dengan At-Tirmidzi. 6 orang ini muttafaqun alaih, sepakat mengatakan hadis ini sahih. Cukup kok. Dalam hadis muttafaqun alaih ini, seorang sahabat bernama Abi Hafsin, Umar bin Abi Salamah. Kata dia, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, waktu tu aku kecil lagi. Ghulam. Ghulam ni makna dia budak kecil. Ghulam. Orang Tanjung tu banyak nama ghulam. Dia panggil gulam. Nama jadi ulam tu lah. Dia asal bahasa Arabnya ghulam. Ghulam ni makna budak. Budak. Cerita sahabat ni kata dia, kuntu ghulaman. Aku nak cerita ni, cerita masa aku kecil dulu. Masa aku masih kecil dulu, fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku selalu berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada satu hari kata dia, aku duduk di depan hidangan makanan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hari itu aku duduk depan satu hidangan makanan. Nabi kata kepada aku, ya ghulam. Nabi kata kepada dia, wahai budak kecil, Sammillah ta'ala. Nabi kata, sebut nama Allah. Nabi ya. Dia kata Nabi ni dia bukan sahaja seorang muallim, bukan sahaja seorang guru yang mengajar sahabat, tetapi Nabi juga seorang murabbi. Dia tarbiyah, dia didik orang. Muaddib, dia juga seorang yang memberi adab kepada orang. Ni Nabi ni, subhanallah. Dia bukan sekadar guru yang menyampaikan ilmu, tetapi dia satu orang yang sampaikan ilmu dan dia make sure, dia pastikan orang yang dapat ilmu buat lagu yang dia datang. Dia bukan habaq begitu sahaja, tapi dia didik. Depan-depan tu dia ajar. Sehingga ke sahabat ni sampai dah besar, dah sampai dah tua, dah pun dia ingat lagi. Dia cerita, kuntu ghulaman. Aku nak cerita masa aku budak dulu ni. Aku selalu ikut Nabi. Satu hari aku duduk di depan hidangan makanan, Nabi beralih dekat aku. Nabi kata, ya ghulam, wahai anak kecil. Nabi kata, Sammillah ta'ala. Sebut nama Allah sebelum makan. Suruh bismillah. Sammillah ta'ala. Wa kul biyamini. Nabi kata lepas bismillah, makan dengan tangan kanan. Nabi ajar. Wa kul mimma yali. Dan makan apa yang duduk depan kamu duduk. Hadis ini disepakati oleh semua ulama, muttafaqun alaih. Tujuan kita belajar ilmu-ilmu Islam ialah supaya ilmu-ilmu ni kita boleh ambil, kita boleh apply dalam keluarga kita. Anak kita pernah tak kita tarbiyah dia? Anak kita pernah tak kita didik dia? Anak kita pernah tak kita takutkan dia tentang amalan, tentang sifat bohong dan sebagainya? Pernah tak kita buat begitu pada anak kita? Anak-anak kita ni kadang mengaji sekolah agama dah, tapi cakap bohong beladung. Kita panggil mola tu, kalam mola kita keluar tanya dia tu, dia keluar balik tu bohong. Kita tanya pasal apa tak main kemarin, tahu dah tak lagi nak keluar lagi bohong, tentu bohong dia. Pasal apa? Pasal dia tak dididik untuk cakap benar. Dia tidak dipertakutkan tentang dosa orang yang berbohong. Maka demikianlah longgar, demikianlah lalainya kita dalam soal tarbiyah anak-anak, dalam soal pendidikan anak-anak. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Allah sebut dalam ayat itu, tidaklah satu kalimah, satu perkataan yang kamu lafazkan, melainkan perkataan itu didengar dan ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Setiap kalimah yang kita keluar, cakap benar ke, cakap bohong ke, cakap apa pun, malaikat dengar, malaikat tulis. Dan apa yang ditulis oleh malaikat tidak akan rosak sekali-kali. Hadis daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa inna rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaba atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Daripada Ibni Mas'ud, kata dia, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan. Yang ini kena ajak anak kita. Kita sendiri pun kena ingat hadis ni, anak-anak kita kena ajak. Bagitahu dekat dia, inna sidqa yahdi ilal birri. Bercakap benar, tak cakap bohong, itu membawa kepada kebaikan. Kamu jangan bohong, kamu cakap betul. Ayah tanya, cakap betul. Mak tanya, cakap betul. Cikgu tanya, cakap betul. Jangan bohong. Ayah tak suka dengan anak yang berbohong. Beritahu kat dia. Sesungguhnya bercakap benar itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan membawa ke syurga. Beritahu kat dia. Kamu cakap benar, kamu orang baik. Orang baik, tempat dia di syurga. Abang kat dia. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Nabi kata sesungguhnya seorang manusia yang benar akhirnya akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiqa, sebagai orang yang benar. Orang yang selalu cakap benar, dalam apa keadaan pun dia cakap benar. La yuktabu, akan ditulis nama dia indallah, di sisi Allah, siddiqa, sebagai orang yang benar. Kita tengok balik sejarah Isra' dan Mi'raj. Bila berlaku Isra' dan Mi'raj, sahabat-sahabat Nabi yang Islam, yang selama ni semayang di saf pertama belakang Nabi, sudah vibrate, sudah jadi goncang. Betulkah Nabi Muhammad dibawa daripada Makkah ke Madinah, daripada Makkah ke Baitul Maqdis? Betulkah daripada Baitul Maqdis Nabi naik sampai ke Sidratil Muntaha dan Nabi balik semula dan sampai di sisi Baitullah sebelum subuh? Betulkah? Orang yang selama ni percaya Nabi pun bila mai cerita ni berasa goncang, berasa bukan tak mau percaya, tapi apalah Muhammad ni, kalau betul sekalipun benda ni jadi, jangan cerita ke orang. Dia jadi macam tu. Nampak tak? Goncang. Bukan mereka kata Nabi bohong, mereka tak boleh terima kata Nabi bohong, tapi dalam hati mereka terselit satu perasaan, kalau betul sekalipun Nabi dibawa dalam perjalanan itu, jangan cerita ke orang. Bila cerita orang tak percaya, leceh. Jadi goncang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila orang habaq kat dia, dia tanya balik orang, di mana kamu dengar benda ni? Sahabat-sahabat kata, daripada mulut Muhammad sendiri. Terus Sayyidina Abu Bakar kata, kalau Muhammad kata, betul. Siddiqah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan gelaran As-Siddiq. Maknanya satu orang yang benar dan membenarkan semua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dia sebutkan, barang siapa yang selalu mengamalkan cakap benar, yuktaba indallahi siddiqa, Allah akan seal nama dia di sisi Allah sebagai orang yang cukup benar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dia kata manakala cakap bohong itu membawa kepada jahat. Mula dengan cakap bohong, lepas tu dia boleh buat macam-macam benda. Sesungguhnya cakap bohong itu puncak kepada nak jadi jahat. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya jahat itu membawa ke neraka. Nabi kata jahat tak ada tempat lain lah, tempat dia neraka. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaba. Na'udzubillah min dzalik.
Nabi kata seseorang yang selalu berbohong akan sampai ke satu peringkat Allah tulis dia di sisi Allah sebagai orang yang suka berbohong. Habis kita, terputus kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. So kita renung balik apa yang kita kata mula tadi. Kita sebagai ibu bapa, latihlah anak-anak dengan latihan agama. Di antara bentuk latihan agama yang tak boleh kita lupakan ialah yang pertama sekali sembahyang. Anak kita mesti sembahyang. Jadi kesembahyang itu satu benda yang sebati lekat pada diri dia, sehingga kalau kita tak payah suruh, on time dia pergi sembahyang. Latih sampai jadi macam tu. Satu. Yang kedua, boleh kita faham daripada hadis-hadis yang kita baca tadi bahawa pendidikan adab dalam rumah tangga terlalu amat penting. Sehingga kan Nabi SAW dengan budak yang bukan anak dia pun Nabi didik. Nabi kata, ya ghulam, samillah. Sebut nama Allah sebelum makan. Kemudian makan, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Kemudian Nabi pesan lagi, kul ma yali, makan apa yang ada di depan kamu dulu. Maknanya didikan adab cukup penting. Dan yang ketiga, di antara pecahan kepada didikan adab itu ialah kita ingatkan anak kita jangan cakap bohong. Kerana cakap bohong itu punca kepada kejahatan, dan kejahatan itu tempat dia di neraka. Mudah-mudahan kita dapat akibat daripada hadis Nabi SAW. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19, kita sampai muka surat 55. Jilid 19 muka surat 55. Kita sambung di bawah tu. Dia kata, dan sesungguhnya datang khabar bahawasanya aul dalam masalah faraid itu tidak ada pada zaman Nabi SAW dan tidak ada pada zaman Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-aul ini kita tak payah terang panjang lah. Yang ni kena cari orang yang mengajar kitab faraid. Al-aul ini secara ringkas kita kata ialah bila mati satu orang manusia, dia ada tinggal harta. Maka harta dia tu wajib dibahagikan kepada waris-waris yang berhak terima. Kalau mati satu orang laki-laki, anak dia, anak laki-laki, anak perempuan berhak terima pusaka. Kalau dia ada isteri, isteri berhak terima pusaka. Maka orang-orang ni akan menerima pusaka mengikut pecahan yang ditentukan di dalam Quran. Kadang-kadang dalam kita bagi agihan pecahan pembahagian harta kepada waris-waris yang ditinggalkan oleh si mati ini, dia ada lebihan harta. Dia ada lebihan. Maka lebihan itu dia panggil al-aun. Al-aun. Zaman Nabi SAW tidak timbul soal aun ini. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga tidak timbul soal lebihan aun ini. Tetapi mai pada zaman yang berikutnya, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, timbul masalah aun. Sampai kita hari ini, kita bahagi faraid, kita ada masalah aun. Aun ni dia tak jadi selalu. Kadang-kadang dia jadi. Baik. Dia kata, dan awal orang yang menurunkan dia yang demikian ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka katanya, tiada aku jumpa orang yang takhirkan kitab, maka aku takhirkan dia. Dan tiada orang yang mengemukakan kitab, maka aku kemukakan dia. Dan tetapi aku fikirkan satu fikiran, maka jika ada ia betul, maka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada ia salah, maka ia itu daripada Umar. Sayyidina Umar ketika dia nak implement aul ini dalam masalah faraid, dia kata dulu, aku nak introduce aul ini, aku nak perkenalkan aul dalam soal pembahagian pesaka ini. Dia kata, tidaklah bermakna aku mendahului kitab. Dalam Quran tak ada, dalam hadis Nabi tak ada, tapi aku buat ni tidak bermakna aku nak menombor duakan Quran dan hadis. Tetapi ada pun aku fikir benda ni perlu di. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab memperkenalkan aul di dalam masalah faraid. Kemudian dia lapik di hujung tu, dia kata apa? Maka sekiranya yang aku buat ni baik, maka itu sesungguhnya ilham daripada Allah. Dan jika ada ia salah, maka ia itu daripada Umar Al-Khattab. Dan iaitu bahawa masuk mudarat atas sekalian mereka itu, maka dihukumkannya dengan aul.
Dan kata orang bahawa yang memberi isyarat atasnya ialah Al-Abbas. Al-Abbas ni pak penakan Nabi. Al-Abbas ialah pak penakan Nabi. Dan tiada menyalahi akan dia oleh seorang daripada sahabat melainkan Ibnu Abbas. Tetapinya tiada zahir yang demikian itu, melainkan kemudian daripada mati Sayyidina Umar kerana membesarkan baginya. Al-Abbas sokong tidak